Siroka. Waalaikumsalam. Malam Pak Tawi. Waalaikumsalam. E Forman Azri. Waalaikumsalam. Mahathir CB. Waalaikumsalam. Semua rakan-rakan kita duduk makan lagi ni. Muhammad Azri Salmi. Waalaikumsalam. Berita baik ke Sungai Buloh. Hari terkejut hari ni ya, Abdullah Kidal Kadir. Hari ni hari terkejut ada, hari jual agama apa ada agak. Ya, daripada Pantai Merdeka, Ahmad Razwan Masri. Waalaikumsalam. Cik, terkejut rayuan Penanggahannya ditolak. Hari ni dia ada dua, hari terkejut dengan hari jual agama. Dia benda paling laris sekali ni dekat dalam dunia ni. Ada dua perkara, jual bangsa, jual agama. Confirm laris. Tuan-tuan kalau buah produk di situ, nak jual produk tu, letak perkataan Melayu ya, letak perkataan Islam ya, laris lah. Jadi dua perkara di Malaysia yang amat laris adalah penjual agama dan juga penjual bangsa. Kucai, Waalaikumsalam. Brother Suhaimi Gani daripada Sungai Petani. Waalaikumsalam. Selamat menonton. Hairi Bentai. Waalaikumsalam. Mustafa Seman. Waalaikumsalam kepada saudara Syafiq dan hadirin sekalian. Zul Azmi. Waalaikumsalam. Daripada Kuala Kansar. Jamaluddin Ashari. Zulkifli Alias. Waalaikumsalam. Tajuk apa malam ni? Tajuk malam ni adalah kenapa kes Najib ni ditolak. Tu tajuk dia untuk malam ini. Akmal Reza. Waalaikumsalam. Akmal Reza. Abdullah Kidal Kadir. Satu lagi ketuanan Melayu. Ya betul. Tu kalau jual tu memang laku lah. Hari ni berlakulah penjualan semenikian tu. Jadi tuan-tuan semua jangan lupa tekan button share sebab saya bukan penjual. Raymond SK Leong. Waalaikumsalam daripada Ampang. Terima kasih. Tekan button share. Hadir dengan share orang kata. Apis Are. Waalaikumsalam. Kalam Kilat. Waalaikumsalam daripada Shah Alam. Halim SLSP. Waalaikumsalam daripada Sungai Petani. Amran Ismail. Waalaikumsalam. Tengok ramai duduk belah Shah Alam ni, boleh lah nanti kita minum-minum. Saya duduk belah Damansara sekarang ni. Kamal Hairun. Waalaikumsalam. Malam ni Najib lena tak? Wallahualam lah. Dia lena tak lena tu dia punya pasal lah kan. Kita tak mau ambil pot pasal dia tu. Said Bok. Waalaikumsalam. Saya duduk lah ni, duduk di Damansara Perdana. Zakri Su'ib. Waalaikumsalam. Wilson Stephen. Segak malam ni. Mana ada segak? Tak mandi gini. Balik-balik terus buat live. Balik-balik makan Maggi. Buat live. Ismail Ahmad. Waalaikumsalam. Pak Syarif daripada Pulau Pinang. Pak Syarif Muhammad KBS. Waalaikumsalam. Duduk belah mana Pinang je? Ozzy. Waalaikumsalam. Melbourne. Saya ni orang kata apa, tak merasa lagi melangkah keluar negara. Kecuali Siam lah. Siam dah lebih Farhan Shannon. Waalaikumsalam. Zul Iqmal. Waalaikumsalam. Tajuk malam ni sejarah Mat Kilau. 42 juta. Mat Kilau tu tadi dalam Dewan Negara tadi tu. Jadi kapal yang last tu, LCS yang ke-6 tu nama LCS Mat Kilau. Tapi LCS tu pun hilang dah. Boleh mengetih. No problem lah, boleh mengetih lah kan. Dulu tak boleh. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam. Muhammad Mamat. Waalaikumsalam. Jeffrey FTG. Waalaikumsalam. Saya Ustaz Khalid pun saya lama tak pergi minum dengan dia. Fin, ada daftar satu di Shah Alam dekat mana? Satu Shah Alam nanti saya bagi contact number. Zakir Laili ni kak kita. Zal Nikmal Zainon. Waalaikumsalam. Fit Montel atau Jambu dan sahabat semua, jangan lupa tolong share. Terima kasih kak. Azhar. Waalaikumsalam. Jeludin Din. Hidup BM eloklah dia pun Jeludin dia hidup BN. Abdullah Kidal Kadir. Hakim semua tak betul. Alam Maya 3. Waalaikumsalam. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan teruskan perjuangan. Terima kasih sahabat. Abang Edi Putra. Waalaikumsalam. Kucai Makhrul Razi. Abang Masyiran Santing. Waalaikumsalam.
Okey lah tuan-tuan. Okey lah tu aku nak pergi Danok tak sampai lagi. Oh minta maaf. Saya Danok saya tak pernah sampai lagi. Kan saya sampai di pondok-pondok. Ni bukan saya nak cerita baik. Tapi Allah lindung saya daripada pergi tempat-tempat yang macam tu. Walaupun saya duduk di sepadan. Karudin Ramli. Rory McRoy. Azhar Razak. Jadi Pak Long Mua. Zulkifli Hamzah. Jadi saya pernah sampai di Siam ni. Di Benang Gucil. Di Mapat. Lepas tu di Mak Mawi. Dengan di mana lagi tak ingat lah. Baharudin Edrak. Waalaikumsalam. Saya pergi buat lawatan-lawatan sekolah-sekolah agama tu di Siam. Ni saya berani sumpah lah. Saya tak pernah pergi Danok walaupun saya duduk dekat dengan sepadan. Abasa Anas. Waalaikumsalam. Malam ni kita satu suara. Sedi Pokdi. Waalaikumsalam. Anggut Jenat. Muhammad Sakri Ismail. Fik nak daftar ahli bersatu online ke? Ada budak ni baru ni dia kata dia boleh daftar online. Try nak daftar online. Ben. Waalaikumsalam Ben. Sabri Melissa. Saya tak fitnah. Saya bagi tahu fakta. Okey tuan-tuan. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Teruskan perkongsian. And tekan button share itu tak susah. Muhammad Nazirul daripada Changlun. Waalaikumsalam. Okey semua. Waalaikumsalam dari siapa yang memberi salam. Tekan button share itu tak susah. Dan kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada semua orang. Okey tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan rakan saya lah tadi. Jahat ni daripada ni. Follower ni kan. Sahabat-sahabat kita ni. Dia tag saya dekat TikTok. Ada satu video. And video dia saya tengok, saya tunjuk pada tuan-tuan. Sambil tuan-tuan duk share tu saya try cari. Video dia adalah hari ni di Putrajaya. Geng-geng ni lah. Geng-geng ni daripada berhimpun hari ni. Mana dia tahu macam mana nak check saya ni TikTok ni tak apa nak erti pakai sangat ni. Erti duk upload je selalunya. Okey. Dah. Video ni. Tuan-tuan ada tengok video ni? Jadi dalam video ni adalah beberapa orang rakan kita lah. Rakan lama saya dulu. Antaranya adalah Nizam Perkasa. Alan Ridwan Radin. Lepas tu apa nama? Yang orang Sungai Petani tu. Adalah 2-3 di sini. Duduk la ilaha illallah, Allahu Akbar, Hakim ni macam-macam lah. Jadi sebab tu saya kata dalam video ni mendapat tontonan yang agak banyak lah. Mendapat tontonan yang agak banyak. Iaitu berapa banyak dia? 89,000 orang tengok video ni. Jadi ramai lah orang tengok video ni. Dan banyak komen-komen kat dalam tu. Nampak macam bersimpati dan sebagainya. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan menangis sebab Najib ya betul. Ada tengok video tu? Aduh, kesian kan? Tak faham kesian. Kita tengok orang tua ni gunalah orang tua guna agama. Semua pekat gunalah memperkudakan agama dan sebagainya. Menangis kan? Jadi saya pun kesian tuan-tuan tengok rakan-rakan kita juga tu, sahabat-sahabat kita. Alan duduk di Kelang. Apa nama Nizam Perkasa duduk di sini saja duduk di KL ni lepas tu adalah rakan-rakan kita yang lain kan, tapi tak ramai macam dulu. Apa nama TikTok tu Fik? Sat kita WhatsApp Betul. Kita WhatsApp Betul nombor yang lama nombor yang lama namanya. Saya dah WhatsApp dah. Ada Fik, WhatsApp pakat habis duk gelak Saya ada WhatsApp dekat Alamaya, saya WhatsApp, lepas tu saya WhatsApp dalam grup. Saya WhatsApp dalam grup. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan inilah orang-orang yang orang kata apa? Saya dah WhatsApp dalam grup WhatsApp kita pun saya dah bagi dah. Jadi kita tengok mereka ni kesian tuan-tuan. Jadi saya tak kata ada yang dibayar, ada yang tak dibayar pun tapi kita kesian. Tengok sebab apa? Sebab mudah sangat ditipu, mudah sangat tertipu apabila dimainkan sentimen-sentimen yang sebegitu. Keadilan yang ditangguh dalam kes ini adalah juga keadilan yang dinafikan bagi tertuduh yang lain, ketua hakim negara. Okey, saya ulas yang tu tak apa, saya akan ulas berkenaan dengan benda tu.
Jadi saya ada dapat ni lah daripada pengamal undang-undang. Untuk terangkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tak tertipu. Jadi hari ini ada dua. Yang pertamanya adalah Najib minta untuk tangguh dia punya perbicaraan selama 3 hingga ke 4 bulan. Yang keduanya adalah mahkamah menolak permohonan untuk mengemukakan bukti baru. Jadi ini saya nak terang pada tuan-tuan supaya tuan-tuan tak diperbodohkan macam rakan-rakan kita yang lain. Ini Tok Nordin ada, mungkin dia boleh masuk MyBC dengan kita. Jadi yang pertamanya adalah alasan Najib Razak untuk menangguhkan rayuannya dalam perbicaraan SRC International Sendirian Berhad di Mahkamah Persekutuan gagal hari ini. Jadi sebab apa? Jadi dia ada banyak paper laporkan pada ni. Tapi kalau tuan-tuan nak baca yang nampak detail, tuan-tuan boleh baca dekat The Star. Bila tuan-tuan baca The Star, tuan-tuan akan memahamilah tentang benda tu. Siapa tak faham Inggeris, boleh saya akan cakap dalam bahasa Melayu. Okey tuan-tuan. Jadi alasan hakim dia tidak membenarkan penangguhan ini, yang pertamanya adalah dia menggunakan perkara 8 perlembagaan. Perkara 8 perlembagaan ni adalah undang-undang adalah dia tentang equal. Undang-undang memberi perlindungan yang sama rata. Setiap orang rakyat Malaysia ni ayat dia, ayat dalam perlembagaan. Tuan-tuan saya nak ingat balik. Perkara 8. Okey, setiap orang rakyat Malaysia berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Itu adalah kedudukan perkara 8 tu. Dalam sab kesamarataan. Setiap orang rakyat Malaysia berhak untuk mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Jadi inilah yang digunakan asas oleh hakim menolak penangguhan kes tersebut. Jadi di mana hakim mengatakan bahawa apabila lantikan peguam itu dibuat, sudah tentu peguam yang mewakili seseorang itu mengetahui tentang tarikh perbicaraan. Dan apabila dia menerima anak guam, dia sudah bersedia untuk mewakili seseorang pada tarikh yang telah ditetapkan. So dekat sini tuan-tuan, dia punya ni macam ni. Kalau tuan-tuan pergi jumpa peguam, tuan-tuan pergi dekat mana-mana firm lah. Jadi bila tuan-tuan pergi kat mana-mana firm, tuan-tuan nak hire lawyer. Bila tuan-tuan nak hire lawyer, tuan-tuan akan cerita berdasarkan latar belakang kes. Tuan-tuan akan cerita dan sebagainya. Dan tuan-tuan akan bagi tahu kepada peguam tersebut bilakah pendakwaan akan dibuat. Jadi pada kefahaman hakim yang bijaksana, apabila seseorang itu mengambil risiko untuk menukar peguamnya di tengah-tengah perbicaraan, maka risiko ini adalah terletak kepada diri dia. Dan juga peguam dia pula, apabila peguam itu mengambil sesuatu kes, dia sudah tahu tentang berkenaan kes tersebut. Dan dia sanggup menerima untuk membela orang tersebut, dan dia tahu bilakah tarikh yang sepatutnya perbicaraan itu dibuat. Itulah yang hakim bagi tahu sebab dia menolak. Dan hakim menyebut di sini dia menggunakan kaedah di dalam perkara 6(a), kaedah profession undang-undang amalan dan etika 1978, yang menyebut bahawa seorang peguam bela dan peguam cara tidak boleh menerima apa-apa kes, melainkan dia semunasabahnya pasti dapat hadir dan mewakili klien pada hari yang diperlukan. Jadi sebab itulah hakim menolak. Bukan sebab hakim ni kroni Mahathir ke apa ke, dah. Bukan sebab hakim ni kroni Tan Sri Muhyiddin Yassin ke, tak. Jadi keputusan ni dibuat oleh 5 orang hakim. Dan benda ni simple je, senang nak memahami. Yang perkara yang pertama ni senang. Jadi alasan dia untuk menangguh 3 ke 4 bulan tu hanyalah alasan semata-mata. Bukan dia ada merit ataupun bukan dia ada sebab yang munasabah yang boleh dipertimbangkan oleh mahkamah untuk dia buat penangguhan sehingga 3 hingga ke 4 bulan. Jadi sebab itulah mahkamah menolak. Cuma benda ni, laporan berkenaan dengan Najib nak tangguhkan 3-4 bulan ni tak berapa nak famous sangat hari ni. So kita pergi yang lebih famous. Berkaitan dengan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru. Yang ni yang short sikit sebelum Lokman Adam spin malam ni. Baik, saya cerita kepada rakan-rakan kita yang ada di sini. Minum ayak dulu tuan-tuan.
Sebab mahkamah menolak Najib mengemukakan bukti baru adalah yang pertamanya, Najib dan pasukannya gagal untuk menyatakan dengan tepat apakah bukti tambahan yang dicadangkan, yang akan dibuktikan atau diperkatakan mengenai pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Jadi dia nak mengemukakan bukti, tapi dia tak menyatakan apakah bukti itu. Dan bukti ini juga, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia terima entah daripada mana, orang meletak kat dalam peti surat rumah dia yang boleh dikatakan sebagai hearsay. Itu adalah bukti yang hearsay lah. Dan yang keduanya, Najib Razak hanya ingin membuktikan bahawa ada pihak lain seperti beliau, seorang perasuah, namun ia tidak membuktikan bahawa ia tidak bersalah. Ni nanti saya baca dulu, nanti saya bagi penerangan pada tuan-tuan. Yang ketiganya, bukti baharu mestilah membuktikan Najib tidak bersalah dan wajar dibebaskan, bukan mengheret another case ataupun case lain di dalam pendakwaan ini. Jadi susahlah ayat tu, dia belik sikit, payah nak faham. Dia senang mudah macam ni. Kita ayat-ayat orang macam kita ni, kita pakai ayat yang mudah-mudah lah, tak payah pakai ayat undang-undang yang melampau sangat. Dia macam ni. Ada seorang ni, kita bagi nama dia sebagai CA. CA ni dia curi motor. Dia curi motor di dalam rumah Datuk Nordin, sebagai contohnya. So Datuk Nordin pun pergi buat report. Bila Datuk Nordin buat report, pihak polis melakukan penyiasatan dan melakukan penangkapan kepada CA ni. Jadi CA pun dia kenalah didakwa di mahkamah kerana mencuri kenderaan bermotor di dalam bangunan. Dan dia didapati bersalah di mahkamah sebab dia mencuri. Semasa perbicaraan di peringkat rayuan, dia minta untuk memasukkan bukti baru. CA ni minta untuk masukkan bukti baru. So bukti apakah yang dia nak masukkan? Jadi CA ni kata dia nak masukkan bukti bahawa di tempat itu, di area rumah Datuk Nordin ni ada lagi orang yang curi motor. Contohnya ada lagi 8 orang yang curi motor. Dan 8 orang ni tidak didakwa, dan juga 8 orang ni tidak menanggung kesalahan sebagaimana yang dia menanggung. So dekat sini, walaupun CA membawa bukti baru berkaitan dengan kesalahan lain, tapi dalam pendakwaan itu CA tidak dapat membuktikan bahawa diri dia tidak bersalah. So simple kat sini. Jadi dia simple, yang tuan-tuan boleh memahami benda ni. So di peringkat ini, dia bukannya masalah mahkamah. Jadi sepatutnya CA kena bawa bukti untuk membuktikan bahawa dia tidak bersalah. Bukan bawa another case, bukan bawa case lain masuk dalam case perbicaraan dia, untuk bagi tahu ke hakim why orang ni tidak didakwa. Jadi apabila orang itu tidak didakwa, dia tidak membuktikan bahawa CA ini tidak bersalah. Macam tu juga dengan kes Najib. Najib, dia bawa bukti. Dia kata, orang ni, Laki Zeti, macam-macam lagi lah. Orang ni pun buat juga rasuah. Sebab apa? Orang tu tidak didakwa sebagaimana dia. So hakim jawab, dengan dia bawa nama-nama orang ni, dia tidak membuktikan bahawa Najib tidak bersalah. Sepatutnya dalam kes SRC International ni, Najib kena membuktikan bahawa dia tidak bersalah dan dia tidak terlibat di dalam, orang kata apa, perjalanan rasuah dan juga menyalahgunakan kedudukan tu. So inilah yang perlu dibuat oleh Najib. So apabila orang lain itu tidak didakwa, itu bukan masalah mahkamah. Itu masalah daripada sudut penguatkuasaan dalam negara. Sepatutnya, macam yang CA tadi, sepatutnya benda ni kena berbalik kepada pihak penguatkuasa. Jadi pihak penguatkuasa PDRM ataupun pihak penguatkuasa SPRM, mereka lah yang akan yang diwajibkan untuk membuka kertas siasatan untuk menyiasat dan mendakwa orang yang lain yang melakukan kesalahan yang macam Najib ni ataupun macam CA ni. So dia bukan duduk dekat mahkamah, dia duduk dekat pihak penguatkuasaan. Sekiranya Najib ada bukti yang mengatakan orang ni rasuah, orang itu rasuah dan orang tu rasuah, dia kena bawa bukti ini
serahkan kepada pihak SPRM. Bukan serah dalam mahkamah sebab bukti itu tidak dapat membebaskan dia daripada kesalahan yang dia buat. Tetapi bukti yang dia bawa tu boleh digunakan untuk mendakwa orang tu. Sekiranya dia kata laki Zeti pun buat benda yang sama, jadi bukti yang dia bawa tu boleh dakwa laki Zeti. Sekiranya dia bagi tahu mana-mana orang sajalah yang melakukan kesalahan yang macam mana dia nak bagi tahu kat dalam masyarakat di Malaysia ni ramai orang macam dia, so dia boleh serahkan kepada SPRM. SPRM akan melakukan siasatan dan akan membuat pendakwaan ke atas orang tu. Jadi saya harap semua yang tengok live saya malam ni memahami berkenaan dengan kedudukan kes ni. Berkenaan dengan Najib Razak ni, sebab apa hakim menolak bukti baru, sebab apa hakim tidak buat tidak mahu menangguhkan. Dan hakim juga menjawab, dengan dia tidak memasukkan bukti itu sebenarnya dia dapat defend diri dia. Dan apa yang berlaku sekarang ni, dia tidak mahu defend diri dia, tapi dia nak tunjuk kepada masyarakat di Malaysia ramai lagi perasuah, tapi perasuah ni tidak didakwa sebagaimana dia. Macam hari ni lah orang yang kena duduk dalam penjara tuan-tuan, yang curi motor 1,000 orang, yang kena duduk dalam penjara hari ni 10 orang. So kalau nak ikutkan kepada Najib punya teori, maknanya 10 orang ni kita kena bebaskan. Sebab apa? Sebab 1,000 orang lagi buat tidak didakwa. Bukan sebab mereka tidak didakwa, tapi pihak penguatkuasa belum lagi menangkap mereka. Ataupun mereka ni belum lagi orang kata apa, terjerat, belum lagi orang kata apa, dihadapkan ke mahkamah. Jadi inilah yang perlu kita memahami berkenaan dengan kes ni tuan-tuan. Jadi saya harap semua rakan-rakan kita memahami berkenaan dengan kedudukan benda ni. Ramai pula malam ni. Terima kasih. Okey tuan-tuan, saya buka untuk persoalan. Bagus abang cerita hal ni, senang nak benamkan hujah macai. Senanglah. Senang, tuan-tuan pun senang. Faham, senang nak cerita kat orang. Nak cerita kat rakan-rakan, nak cerita dekat apa nama ni, ahli keluarga, nak cerita kat jiran, nak cerita dekat orang kampung. Senang kan, mudah kan. Jadi macam tu lah. Jadi hakim pula malam ni tak. Saya tak jadi hakim, tapi saya menerangkan. Okey tuan, insya-Allah nanti abah pun kena. Kalau kata nak dakwa abah, pergi buat report SPRM. Kita pun tak melindungi siapa-siapa yang terlibat dengan rasuah. Sebab apa? Dalam Parti Peribumi Bersatu Malaysia, kalau kita tengok di dalam matlamat penumbuhan Parti Bersatu Malaysia adalah untuk apa? Untuk melawan, memperkasakan agenda Perlembagaan Parti pun lupa dah Fasal 67. Memperkasakan agenda memerangi rasuah dan mewujudkan tadbir urus yang baik. Lebih kurang macam tu lah. Untuk lawan rasuah salah guna kuasa, untuk mewujudkan tadbir urus yang baik. Itu adalah matlamat penubuhan bersatu. Sekiranya ada kepimpinan bersatu yang didakwa yang terlibat dengan rasuah, pergilah buat laporan. Sebab mereka ni semua didakwa bukan sebab pendakwaan politik. Dia ada beza tuan-tuan, pendakwaan politik ataupun pendakwaan yang berdasarkan daripada penyiasatan dan juga laporan. Najib didakwa kerana ada laporan salah guna kuasa dan rasuah yang dikenakan ke atas diri dia. Jadi inilah tuan-tuan kena tahu ni, saya nak bagi tahu tuan-tuan sebagai kapasiti saya sebagai bekas anggota PDRM. Struktur dia macam mana? Struktur pendakwaan yang pertamanya mesti ada apa nama ni, dia panggil sebagai laporan yang dibuat. Adanya aduan, ada pengadu yang tampil untuk buat laporan. Ataupun kalau daripada sudut jenayah, dia ada berlakunya orang kata apa, ada berlakunya jenayah pada tempat dan masa yang tertentu. Macam kes bunuh, ada mayat, dekat mana kena bunuh dan pukul berapa kena bunuh. So inilah dia panggil proses dia. Jadi dia bermula dengan kertas pengaduan. Lepas kertas pengaduan, barulah dia pergi kepada kanun prosedur jenayah 112. Itu rakaman percakapan. So AIO, dipanggil sebagai Assistant Investigation Officer, or Investigation Officer tu, pegawai penyiasat ataupun pembantu pegawai penyiasat, mengikut kepada kategori kes akan merakamkan percakapan.
Di bawah rakaman percakapan tu lah, 112 tu. Dan juga menghimpun bukti-bukti untuk dibawa kepada pendakwa raya ataupun timbalan pendakwa raya. Ini adalah proses dia. Selepas dah lengkap penyiasatan, bukti pun dah ada, barulah bawa kepada pendakwaan. Bawa kepada pendakwaan di dalam orang kata apa? Mahkamah. So semua berlaku macam tu. Zahid Hamidi dalam kes Yayasan Akal Budi ada laporan dibuat melibatkan salah guna kuasa, bukan datang daripada pendakwaan politik. Begitu juga Najib. Najib bukan sahaja disiasat di Malaysia, malah disiasat di luar negara oleh seorang ejen FBI yang nama dia adalah Robert B. Hewling. Tu ejen yang siasat kes Najib Razak ni. Jadi apa nama ni? Kes UKSB juga ada laporan. Jadi dia mesti ada orang yang buat laporan, adanya perkara jenayah yang berlaku, barulah ada pendakwaan yang dibuat. Jadi undang-undang ni sama. Kalau tuan-tuan dengar apa yang hakim cakap daripada sudut kedudukan perkara 8 tu, undang-undang ni adalah sama rata kepada semua orang. Dan semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama rata. Ni tuan-tuan, ayat yang betul. Saya nak perbetulkan balik. Setiap orang rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Itu adalah kedudukan perkara 8. Yang tadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, saya terlupa ayat yang depan. Saya kata setiap orang rakyat Malaysia berhak mendapat perlindungan yang sama rata kan. Jadi ayat dia adalah, ayat dia kalau tuan-tuan buka perlembagaan sebiji ni, saya beritahu setiap orang rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Notah. Jadi itu adalah perkara 8 fasal yang pertama. Jadi kalau orang lain pun kena dakwa macam tu, tak kira lah dia ni bekas Perdana Menteri ke apa ke, dia tetap juga akan melalui proses yang sama. Sebab itulah kita kena tahu berkenaan dengan perkara ni, siapa makna wakil rakyat ni. Mereka ni orang yang biasa je, walaupun dia adalah Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, struktur selepas daripada istana, semua rakyat biasa. Istana, dia ada struktur dia. Dia ada Raja Muda, ada Sultan dan sebagainya. Selepas daripada struktur istana, semuanya rakyat biasa. Tak kira lah dia Perdana Menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke, menteri ke apa ke, dia semuanya rakyat biasa. Yang mana dia juga berhak untuk dilindungi oleh undang-undang dan dia berhak untuk didakwa oleh undang-undang yang sama dengan semua orang rakyat Malaysia yang lain. Dan bagaimana mereka ni jadi special? Mereka ni apa makna wakil rakyat? Wakil rakyat ni makna dia dalam satu masyarakat tu ada 100,000 orang. So 100,000 orang ni dia nak memilih seorang untuk jadi wakil kepada dia. Itu dipanggil wakil rakyat. Wakil kepada rakyat. So 100,000 orang ni dekat pekan memilih dia sebagai wakil kepada 100,000 orang. Maka dia jadilah wakil rakyat. Bila dia jadi wakil rakyat, ada jawatan-jawatan. Selain daripada dia ada jawatan sebagai ahli parlimen, sekarang ni kerajaan kita adalah kerajaan persekutuan. Bila kerajaan persekutuan, dia ada struktur dia. Dia ada Perdana Menteri dan dia ada Jemaah Menteri. Dan syarat untuk menjadi Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri, dia kena jadi wakil rakyat. Rakyat yang pilih dia lah. So dia datangnya, asal-muasalnya adalah daripada rakyat yang kebiasaan. Jadi bila dia rakyat yang biasa macam kita, kalau kita pun dihadapkan oleh undang-undang yang sama, dia pun haruslah dihadapkan dengan undang-undang yang sama. Walaupun hakim kata dia telah pun mendapat kelebihan-kelebihan yang tertentu yang orang lain tak dapat manfaat tu pun. Antaranya apa? Walaupun dia didapati bersalah, tetapi hingga ke hari ini dia dapat tangguh dia punya pemanjaraan dia. Dia dapat tangguh dia punya hukuman. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ini, melibatkan pemimpin-pemimpin politik sebelum ini, mana ada seorang pun, walaupun dia adalah seorang timbalan Perdana Menteri, dia terus masuk ke dalam penjara dan dia mendapat pengampunan. Ini saya rujuk pada kes Anwar Ibrahim. Jadi yang dapat special adalah Najib. Dan kita pun tak tahu sebab apa dia ni special sangat sampai dia nak kena dapat layanan istimewa. Okey tuan-tuan. Saya nak baca dulu komen. Anda kata ZT dan lain-lain tak didakwa macam mana? Kalau ZT dengan lain-lain tak didakwa, maknanya Najib betul lah. Tak juga. Jadi kita kena, kita di sini akan tekan sesiapa sahaja yang terlibat dengan rasuah, yang terlibat dengan salah guna kuasa, kita akan pastikan
Kan, kes itu dibuka. Kan, jangan risau. Rakyat jangan risau. Kan, dia bukan kata kan, kalau Najib saja masuk penjara, yang lain tak masuk penjara, maknanya Najib kena duduk kat luar. Ni semua pemikiran orang bodoh. Kan, okey tuan Ada apa-apa yang tak faham benda tu? Kita tak kira bang, kita cinta Malaysia. Pencerahan yang mantap padu. Terima kasih. LCS dah mula panas, Cik Manan Ali ya. LCS ni saya ada satu lagi ni. Tak apa, tepi LCS dulu LCS ni pendek saja. And dia cerita dia ni pendek saja berkenaan dengan LCS ni. LCS punya cerita ni nak tunjukkan kepada tuan-tuan bahawa UMNO ni penipu yang teramat besar. Cerita LCS ni. Sebab apa? Bila mula-mula didedahkan berkaitan dengan kandungan kertas siasatan PAC berkaitan dengan LCS. Apa mereka kata? Mereka kata tidak ada masalah. Tidak ada kerugian. Tidak ada penyelewengan. Tidak ada rasuah. Dan cuma lambat siap. Sebab apa lambat siap? Dia kata sebab Pakatan Harapan menangguhkan pembinaan projek LCS ni. Tapi mereka tak ceritalah sebab apa ditangguhkan. Kalau dah projek tu sakit, ada masalah yang perlu disiasat, maka terpaksalah kita tangguhkan dulu untuk lakukan siasatan. Dan kalau kita biar dia berterusan, maka bahan-bahan bukti ataupun siasatan akan berlakunya. Dan orang kata masalah dalam penyiasatan. So kita berhenti. Bila dia tak dapat nak menunjukkan komitmen dia kepada projek, antaranya dan dia tidak mampu untuk menyelesaikan drawing dia dan progres progres kerja itu sangat lambat, maka memang kita kena, dia ada bacaan dia progress work progress work ni. Kalau tuan-tuan buat projek ni, dia ada dia punya progress hari ni kena buat apa. Contoh macam tuan-tuan buat bangunan lah, hari ni ikat bata besok kena plaster simen. Lepas tu cat, lepas tu kena check guna apa meter atau saya pun dah lupa dah. Berapa tebal cat tu dan sebagainya. Lepas tu kena buat check dia punya tu. Jadi dia ada dia punya time dia. Macam tu juga dengan nak membina sebiji kapal ni. Dia ada dia punya gancak dia. Hari ni buat apa? Buat ekor, lepas tu buat kipas, buat badan, buat itu, buat ini. Dia ada. Jadi bila progres ini tidak dapat diikuti dan progres ini lambat, maka pada waktu itu kita melakukan penyiasatan. Dan yang meneruskan penyiasatan ni adalah Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu. Jadi bila kita buat penyiasatan, memang benda ni masalah. Tapi tuan-tuan boleh lihat sendiri, bohong mereka ni masuk duk cerita kapal ada. Lepas tu ada video dalam BMCom, pergi ketuk ketak. Tuan-tuan tengok, ini besi original. Memanglah mana orang buat. Mana ada orang buat kapal gunakan tin. Mana ada orang buat kapal gunakan guna papan. Memang guna besi. Lepas tu apa lagi yang mereka bohong? Mereka bohong kata, perkara yang lazimnya pelancaran dan menamakan kapal ini lazimnya dibuat waktu kapal tu belum siap. Jadi bila kita baca sejarah, benda tu adalah sebaliknya, di mana sejarah menamakan dan melancarkan kapal ini dibuat semasa zaman Greek, zaman Greek kuno pada waktu tu. So dia diamalkan hingga hari ini. Kita namakan dan kita lancarkan. Dan dalam sejarahnya, daripada zaman kurun ketiga sebelum Masihi hinggalah pada kurun ke-19 dan sekarang ni milenium, dia punya orang kata perjalanan tradisi dia serupa saja. Bila kapal itu dah siap sepenuhnya, maka seorang wanita akan menamakan. Dan selepas dia menamakan, maka kalau kata Islam baca doa. Kalau kata bukan Islam, dia sembok wine, dia sembok holy water macam-macam lah. Lepas tu dia menolak kapal itu masuk ke dalam laut sebagai petanda bahawa kapal itu dah bersedia untuk berlayar. Kalau macam orang kata kalau kapal tentera, dia hanya tolak je. Dia ada tradisi yang mereka menembak meriam. Macam kapal macam kargo ni, mereka tekan horn ton sampai dia masuk ke dalam yak tu.
untuk menunjukkan bahawa dia bersedia untuk belayar. Tapi mereka punya terupa mereka ni punya buhong ni, tiap malam buhong duk habat kau orang ni, buhong nak meyakinkan orang. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Tuan-tuan pergi download video-video Luqman, video-video X-May seminggu lepas. Tuan-tuan boleh tengok betapa buhong ni. Tak ada masalah. Sebenarnya Zahid ni, tuan-tuan, kalaulah kita nak beli Mercedes, mana kita beli Mercedes lama, mesti kita beli Mercedes baru punya. Tuan-tuan tengok macam-macam benda dia bohong. Tapi di akhirnya hari ni ada seorang didakwa oleh SPRM kerana apa? Kerana menyalahgunakan dana, kerana berlakunya penyelewengan. Dan hari ni dia mengaku tidak bersalah. Lepas ni keluarlah nama-nama. Lepas ni keluar nama menteri ke, keluar nama siapa-siapa lah, mesti akan keluar nama-nama orang tertentu. Sebab dia melibatkan sejumlah duit yang besar. Selalunya penjawat awam ni, kalau melibatkan rasuah yang besar, mesti ada menteri. Tak menteri, dia punya anak menteri. Kalau dia bukan anak menteri, kroni-kroni menteri. Sebab dia melibatkan puluhan juta. Penjawat awam punya rasuah ni, kalau kita tengok berdasarkan statistik rasuah ni, penjawat awam ni dia tak sampai lagi puluh juta. Dia duduk juta je. Jadi kalau sampai puluh ke ratus juta ni, mesti ada involve jerung besar dia panggil. Surah terbukti ada rasuah. Tu berkenaan dengan kapal LCS. Tuan-tuan boleh tengoklah, baca Cikgu Bat official, dia ada terang. Kapal Halimunan mana ada horn, luar biasa punya sakau. Ya betul lah. Mereka ni kerja mereka sakau saja, bukan ada kerja lain. Najib dah beli sabun banyak dekat pasar raya nak bawa. Najib dia tahniah SPRM kena bertindak pantas. Tapi bab-bab kapal ni biasa dengan Najib. Dulu Jolo punya kapal pun sama dengan Najib juga. Kalau tak menipu bukan orang UMNO namanya. Hari ni diam dah mereka. Kapal perang 6 buah tapi satu senjata pun tak pasang lagi. Kalau tuan-tuan dengar tadi Dewan Negara, esok mungkin saya akan post lah video kat dalam FB saya. Kalau tuan-tuan dengar hari ni dalam Dewan Negara, Isyamuddin sendiri cakap kita nak tangkap jerung-jerung perasuah ni, tapi dia tak sebutlah nama. Cuma dia duk bagi tahu kata dia mangsa keadaan. Sebab sekarang ni dia Menteri Pertahanan, tapi dia akui lah ada masalah dan dia akan bawa besok hari Rabu ni Selasa, besok dia akan bawa ke dalam mesyuarat kabinet untuk melakukan siasatan RCI berkaitan dengan kapal LCS ini. Okey tuan-tuan. Monti apa benda pula ni. LCS, keamanan negara tak boleh kompromi. Betul tuan-tuan. Ini adalah melibatkan kedaulatan. Kedaulatan negara, nasib tentera dan sebagainya. Okey tuan-tuan, Maharaja Lawak Mega, kesian dengan dia. Saya tak buat Maharaja Lawak Mega di sini. Orang Greek perasak kemian, buat pitahan lembap biar tertib di badan kayu. Saya tak tahulah kan, tapi amalan Greek adalah lain pada tu. Yang saya baca. Kata 3 orang yang SPRM nak umumkan hari ni, baru seorang je. Dia kalau 2 orang lagi tak umum, tu faham-faham lah. 2 orang lagi tu melibatkan apa, mestilah yang berhormat. Sebab tu dia slow sikit. Okey tuan-tuan. Yang seterusnya adalah hari ni Pak Mael. Kesian kat Pak Mael kita. Saya ni kesian tuan-tuan. Dekat Pak Mael kita. Masalahnya propaganda BN mainkan bukan pasal kapal lambat, tapi propaganda mainkan pasal apa? Pasal apa? Beritahu pasal, tak ada pasal. Okey tuan-tuan. Siapa ni? Tok Sah nak membongok lah. Baik dengar orang mengaji. Orang mengaji tadi lepas maghrib bang. Kita pun dengar juga. Okey tuan-tuan. Yang seterusnya hari ni Pak Mael. Saya ni kesian kat Pak Mael ni. Sebab Pak Mael ni dia terhimpit. Jadi UMNO ni dia sekarang ni tengah ada konflik yang cukup besar. Jadi saya cerita dulu konflik ni baru saya pergi tani. Syok saya cerita konflik ni pada tuan-tuan. Sebab apa, dia jadi lawak sikit. Jadi sesuai lah untuk UMNO tarik sokongan dulu. Jadi UMNO ni dia kena macam Esme cakap sebelum ni lah. Tuan-tuan, 31 Julai kita pasti akan bubarkan. Tak bubar-bubar pun sampai hari ni. Jadi UMNO ni pemimpin dia selain ada rasuah, dia ada konflik kepentingan.
Saya nak cerita pada tuan-tuan Ismail Sabri ni ataupun kita panggil dia Mak Penyu ni dia punya kedudukan sekarang ni sangat terancam. Sebab apa? Sebab yang pertamanya adalah dia ni dianggap sebagai Perdana Menteri boneka bagi penyokong-penyokong UMNO. Dan dia juga Perdana Menteri yang bukannya datang daripada Presiden UMNO. Dan dia punya halangan dia sekarang ni, Najib adalah mantan Perdana Menteri yang popular. Dan Zahid Hamidi adalah Presiden UMNO. So dia kena rampas dua benda ni. Kalau dia tak rampas dua benda ni, Ismail Sabri dia tidak akan ada kekuatan untuk dia terus mengemudi UMNO. Ataupun selepas ini Ismail Sabri akan hilang terus daripada radar. Sama ada Zahid akan bagi dia bertanding ataupun Zahid akan gantikan dengan orang lain. Ataupun Ismail Sabri ni akan bersara terus. Dan bagi Ismail Sabri ni, dia ada keinginan. Jadi siapa yang duduk di atas yang rasa dia nak turun ke bawah, tak ada tuan-tuan. Orang bila dia dah duduk di atas, dia dah landing, dah pakai baju 78,000, dah pakai seluar belah-belah ribu, dah tidur atas katil yang empuk, dah ada kereta besar, sukar manusia untuk turun ke bawah. Apabila seseorang telah pun menaiki tahta, agak sukar untuk dia turun ke bawah. Jadi Pak Mae dia sekarang ni duduk dalam kerusi Perdana Menteri. Dia mesti fikir PRU15 nanti, sekiranya lah BN menang, sudah tentu dia akan jadi mangsa keadaan. Yang mana mereka hanya letak dia sebagai poster boy untuk menang saja dalam pilihan raya. Begitu juga dekat Melaka, dekat Johor. Walaupun mereka letak poster boy orang lain, tapi menteri besar selepas tu orang lain. Jadi Ismail Sabri pun tahu. Dia kata ni letak muka aku tapi belum tentu aku jadi PM. Sebab dua orang ni adalah masalah bagi aku. Dan Zahid Hamidi pula, dia punya kedudukan dia apa? Zahid Hamidi masalah dia apa? Zahid Hamidi masalah dia Najib Razak. Najib Razak dulu mantan Presiden UMNO dan juga mantan Perdana Menteri. Dia letak jawatan pada waktu itu adalah I accept the verdict of the people. Kalau tuan-tuan ingatlah ayat Najib pada waktu itu. Dia letak jawatan. Dan sekarang ini, Najib telah pun mendapat kekuatan dia semula. Jadi Zahid nampak dia sangat terancam. Sebab apa? Najib mungkin ambil kedudukan dia sebagai presiden. Apabila Najib ambil kedudukan dia sebagai presiden, Zahid nak duduk kat mana? Zahid ni akan hilang terus tuan-tuan. Sebab Zahid rasa dengan kedudukan dia sebagai presiden ni akan jamin dia untuk jadi Perdana Menteri. Dan dengan kedudukan dia sebagai presiden UMNO, akan menjamin dia untuk lepas daripada pendakwaan-pendakwaan di mahkamah. Jadi kalau dia tunggu Najib muda lagi berapa penggal tuan-tuan. Kalaulah Najib duduk kat sini 2 penggal lagi. Najib dah jadi Perdana Menteri 10 tahun, kalau lagi 10 tahun. Zahid dah jadi apa dah? Zahid dah jadi bewak dah rasanya dah tak larat jalan dah. Macam mana nak jadi Perdana Menteri? Jadi Zahid memikirkan bahawa kalau dia biarkan Najib ada di situ, dan kalau dia biarkan Ismail Sabri ada di situ, maka dia akan jadi masalah. Sebab apa? Sebab yang pertama, kalau pergi kepada pemilihan, confirm Najib akan lost. Zahid akan lost dengan Najib. Ini punya 100% punya. Kalau kata Zahid menang dalam pemilihan UMNO sebagai presiden lawan dengan Najib Razak, tu adalah perkara yang kita rasa amat pelik sekali. Dan Zahid pula nampak Mae dengan Najib ni sebagai musuh dia. Begitu juga Najib. Ni cerita dia cerita sekarang ni percintaan 3 penjuru. Begitu juga dengan Najib. Najib merasakan bahawa dia rasa menyesal apabila dia letak jawatan sebagai Presiden UMNO. Dan dia rasa dia boleh pergi lagi. Dan dia rasa dengan sokongan yang dia ada sekarang ini akan membuatkan dia dapat jadi Perdana Menteri semula. Dan masalah dia sekarang ni adalah Zahid Hamidi dan juga Ismail Sabri. Ini adalah masalah utama dia. Zahid dah bagi tahu dia akan mengekalkan kedudukan dia sebagai presiden. Dan hari ini Zahid menangguh pemilihan. Sebab apa? Zahid tangguh pemilihan hari ini bukan sebab ada ancaman apa-apa pun. Zahid Hamidi tangguh pemilihan UMNO kerana apa? Kerana ancaman dia adalah Najib Razak. Ancaman dia bukan Pak Mae. Ismail Sabri bukan walot. Dia bukan walot dalam UMNO. Jadi Zahid dia tangguh pemilihan sebab apa? Zahid tangguh pemilihan bukan disebabkan nak elakkan perpecahan daripada UMNO. Tetapi dia tangguh pemilihan sebab dia takut Najib jadi presiden. Najib nampak benda ni. Jadi, kalau pemilihan dibuat selepas pilihan raya, Najib mesti dia rasa mereka nak sumbat dia masuk dalam dan sebagainya. So dalam UMNO sekarang ni dia berlakunya
Tiga penyuruh yang idamkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini punya cerita akan jadi lagi teruk. Cerita ni akan jadi lagi teruk lepas pilihan raya, masa pemilihan UMNO ni akan terkesan kepada rakyat. Rakyat akan rasa mana ni. Tuan-tuan tengoklah, memang bergaduh teruk. Dia silap bulan jadi macam kes Mahathir dengan Tengku Razali. Semangat 46 tubuh sebab apa? Sebab Tengku Razali rasa dia paling layak jadi presiden. Dan dia rasa dia paling layak jadi Perdana Menteri pada waktu itu. Dan Tengku Razali mengosongkan hampir keseluruhan kabinet Tun Mahathir. Dan pada waktu itu, benda apa yang berlaku pada Malaysia? Berlaku krisis yang amat teruk sekali. Jadi perkara yang berlaku pada di antara Tun dengan Tengku Razali hanya dua saja. Tun Mahathir dengan Tengku Razali. Sekarang ni ada berapa? Ada tiga, tuan-tuan. Tiga, tuan-tuan bayangkan apa yang jadi. Tapi saya nasihatkan sebelum saya masuk poin ni lah. Saya rasa Ismail, Luqman ni kena pergi bagi tahu kat bos mereka. Nak selamat, suruh mereka tarik sokongan sekarang kat Ismail Sabri. Jangan bagi Anwar Musa, Ismail Sabri ni, jangan bagi mereka ni watikah bertanding. Kalau bagi mereka ni watikah bertanding, Zahid dengan Najib ni pakai loop lah. Pakai loop. Kalau mereka tak tarik sekarang ni sokongan, silap Abilan, Ismail Sabri akan sumbat dua-dua ekor dia masuk dalam. Ismail Sabri, dia punya penyelamat berkaitan dengan kedudukan dia adalah dengan memastikan bahawa Najib dan Zahid masuk dalam penjara. Kalau Najib dan Zahid tak masuk dalam penjara, dia ada masalah. Kalau Najib dan Zahid masuk penjara, dia bertanding sebagai presiden, dia mungkin menang. Cuma dia mungkin akan berhadapan dengan orang macam Khairi Jamaluddin. Tapi kalau ni Pamae berjaya sumbat Najib dengan Zahid masuk dekat dalam penjara, dia akan berjaya untuk memecahkan orang kata tradisi kat dalam UMNO tu. Waris-waris depan ni dia berjaya pecahkan. So dia akan wujudkan kluster baru. Kluster macam Anwar Musa, kluster yang dipinggirkan sebelum ni lah. Jadi ini dia kena buat. Tapi kalau saya jadi geng UMNO sekarang ni, saya memang hasut dah pemimpin suruh tarik sokongan kepada Mak Penyu ni. Tapi mereka masih nak, mereka masih percaya. Mak pun hari ni cakap, tolonglah percaya kepada saya, janganlah attack ahli parti sendiri. Tapi sebenarnya mereka ni semua ada agenda masing-masing. Serabut, tuan-tuan. Macam mana rakyat nak bagi sokongan kepada satu parti yang serabut? Sampai hari ni, apabila tidak ada orang UMNO yang sokong kepada Ismail Sabri hari ni, maka ni baru nak masuk poin. Huraian dia panjang tu. Bila tak ada orang UMNO sokong Pak Mak hari ni, barulah Pak Mak hari ni, dia nak apa? Dia gunakan penjawat awam. Dia buat keluar kenyataan apa hari ni? Sedih kenyataan dia, tuan-tuan. Dia buat keluar kenyataan apa? Dia kata, penjawat awam wajib sokong kepada dia. Jangan nampak dia ni sebagai orang politik, nampak dia sebagai ketua kerajaan persekutuan. Jadi saya nak bagi tahu kat Pak Mak nak suruh penjawat awam sokong ni senang je. Saya mewakili suara-suara rakan saya di PDRM. Masalah-masalah mereka apa? Saya bagi tahu kat Pak Mak mudah aja. Yang pertamanya, saya mintalah Pak Mak untuk tingkatkan elon penjawat awam. Ni saya bagi tahu ni. Kat Mak Penyu ni, saya rasa ada orang-orang dia duduk tengok live ni, dia kan suka react kepada apa benda yang orang suka. Penjawat awam hari ni, dia tak boleh buat live. Tapi saya bagi tahu. Elon ITP, sebagai contohnya, imbuhan tetap perumahan. Saya bagi tahu kat Ismail Sabri, bawa naik sampai 50% daripada sewa rumah. Jangan letakkan harga. Sekarang ni, elon imbuhan tetap perumahan adalah RM375. Kalau rumah tu RM1,800, dia hanya dapat RM400 saja. Dia orang yang duduk luar bandar pun dapat RM375, orang yang duduk di bandar pun dapat RM375 juga. So sekarang ni Ismail Sabri umum. Saya sebagai Perdana Menteri mengumumkan elon ITP adalah 50% daripada harga orang kata penyewaan rumah. Lepas tu letaklah harga tu. Rumah tu mesti 1,500 dan ke bawah. Jadi insya-Allah polis memang akan sokong Pak PN, jangan risau. Lepas tu elon apa lagi? Lepas tu naikkan elon bita. Elon bita sekarang 200. Naikkan kepada RM300 per confirm ya. Penjawat awam mesti sokong ya. Dia mesti sokongan tidak berbelah bagi kepada Perdana Menteri Mak Penyu. Lepas tu yang seterusnya apa?
Yang seterusnya bagi Elon Beta. Apa lagi? Elon ITP 275 tak silap saya. Elon apa nama? Apa satu lagi apa nama? Aduh, satu lagi apa nama? Yang Semenanjung dapat ni? Elon apa? Elon tu lah. Dia ada 3 Elon asas ni. Beta, Hola dengan ITP ni. Naikkan. Confirm. Saya berani garanti dengan Pak Mat. Semua orang akan suka Pak Mat. What naik ni? Dengar ni Pak Mat dengar ni, buat pencatatan. Naikkan ITP, naikkan Kola, naikkan Beta. Confirm dia akan sokong. Yang kedua, rakan-rakan saya minta. Dia kata, tangga gaji mereka telah pun dibekukan sekian lama. Perdana Menteri nak umum belanjawan, pastikan ada kenaikan. Kenaikan yang recover balik daripada yang sebelum ni. Bagi kenaikan gaji kepada semua pejabat awam. Sebab sekarang ni mereka dah tidak merasai 5 tahun. Jadi pejabat awam juga adalah rakyat biasa. Jadi mereka juga rasa terkesan dengan kenaikan harga barang, dengan kenaikan kos sara hidup. Mereka juga terkesan. Sekarang ini gaji mereka tidak meningkat. Allowance mereka ni, allowance yang dibuat sekarang ni adalah dibuat 20 tahun dulu. Pengkajian dia 20 tahun dulu. Jadi macam mana pejabat awam nak survive? Jadi macam mana pejabat awam nak sokong, nak anggap kata dia ni bukan orang politik, dan anggap dia adalah ketua kepada mereka kalau dia tidak prihatin kepada pejabat awam. Jadi saya cadangkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri untuk apa? Untuk naikkan semua allowance ni. Saya garanti dia. Kalau dia bertanding, semua pejabat awam akan sokong dia. Sokongan yang begitu jitu, yang begitu padu dan begitu hebatnya kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Okey tuan. Allowance pegawai dan penolong pegawai menyiasat. Semua elon pergi naik lah. Confirm kan. Mereka mesti sokong kan. Tapi kalau tak ada elon macam mana orang nak sokong kan. Mereka pun rakyat juga. Jadi jangan duk kata je sokong saya, support saya. Jadi sebagai Perdana Menteri kena support juga. Pejabat awam hari ni adalah mereka yang paling kritikal. Jadi dulu kita bantu kilang, kita bantu sebagainya. Tapi pejabat awam tidak dibantu. Azman Ahmad dah masuk visi dengan saya. Bukan untuk bervisi tuan. Tadi kita ada Datuk Nordin, kita ada lagi ramai rakan-rakan yang lain yang boleh visi ya. Janji kan petani pun tak bagi, macam mana Afiq? Itulah pasal dia. Kami orang kampung dapat apa? Assalamualaikum. 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 Dia terkeluar. Naikkan elon bersara. Confirm. Saya berani garanti punya. Mesti orang sokong gila-gila punya. IPK bagi Beta juga. Ramai jawab awak dah ni ya. Ni mesti geng-geng apa nama? Komersial dengan SB ada mementah live saya. Sempat lagi dia komen. Nampak tak? Mereka buat kerja pun. Mereka buat kerja ni, dia pantau live dia apa semua. Kena naik ni, Pak Mat. Jangan buat pasal. Baru mereka boleh sokong. Ni duk merayu macam tu saja. Tak ada. Zaman sekarang ni, kenaikan. Kalau pejabat awam, kenaikan. Muhammad Anwar. Ismail duk mana lah, Afiq? Lumut lah dia. Saya tak tahu. Dia lumut lah. Mana lagi dia lumut dengan baling dua tempat tu Dia akan duduk. Orang pension. Apa ingat orang kampung nak biak bagi kat Pak Mat tu. Dia yang bagi kat pejabat awam setakat sekarang ni yang kita tengok adalah Tan Sri Ismail Sabri lah. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang kita tengok dalam masa tempoh ni, dia bagi allowance untuk COVID tu dengan allowance pejabat awam tu. Tapi dalam masa tempoh Ismail Sabri ni, kita tak nampak dia bagi apa-apa lagi kat pejabat awam. Jadi saya tolong bagi tahu kat dia lah. Elon basikal lah. Ada elon basikal lah. Oh dia ni, apa ni, pelancong lah. Naik gaji buat apa? Makan round table, seafood shell out lah. Okey tuan, saya buka untuk VC. Tengok siapa yang ada kat sini, kita boleh VC semua.
Ismail duk Manjung Perak, dia duk lumut kot. Tak duk sebut lah nama dia, mengarut dia. Itulah yang ditunggu-tunggu selama ini, kenaikan allowance. Tengok, saya sebut benda yang betul punya. Saya takkan sebut benda-benda yang tak betul. Sebab tu dia panggil siap fakta. Saya dah buat kajian sikap. Kan Datuk Seri Ismail Sabri, dia cakap apa? Saya akan buat pilihan raya selepas kajian sikap dibuat. Saya nak beritahu kajian sikap saya dah buat dah. Jawab awam, dia punya tu. Bagi tu confirm. Ni kita nak bisik kat rakan-rakan kita lah. Dia bagi, yang minta Perikatan Nasional. Kena ingat tau. Walaupun Datuk Seri Ismail Sabri bagi, yang minta orang Perikatan Nasional. Esok masa mengundi awal, tengok betul-betul Perikatan Nasional pangkah. Okey kira menjawab awam kerja Kelang macam mana? Kerja Kelang macam mana tu? Saya tak faham. Elok nak mengundi ya. Elok korek. Suruh penaik gaji menjawab awam bos. Pak Mak betul-betul lemah betul ya. Pencen besar dah lama tak naik ni. Pencen 1,000 pun nak cukup. Tu satu lagi. Ni tuan-tuan, pencen nak naik macam mana? Ni tahu tak sebab apa pencen tak naik? Saya nak cerita. Ni kes SRC International ni, Pak Long maklong, tahu tak sebab apa pencen Pak Long maklong tak naik? Ni. Jibun ni penyambung nombor 1. Duit yang masuk dalam SRC International main daripada mana? Duit tu, duit hak yang duit apa nama pencen Pak Long maklong semua lah. Jadi duit SRC ni dia ada satu syarikat ni, duit dia tak ada duit. So dia nak berniaga. Najib kata tak apa, aku bagi modal kat orang berniaga. So modal dia ambil tahu tak? Ni sebagai contoh lah, saya ni broker. Saya broker. Member saya dia ada nak buka kedai mamak nama Naina. Contoh lah nama dia Naina. Lepas tu sini ada nama dia Khadiak seorang. So saya beritahu dekat Khadiak ni, hampir invest dekat dia ni. Sekali dia berniaga untung, mesti untung. Sekali kawan tu bankrupt. Jadi cerita dia SRC International macam ni lah. SRC International, si Jibun, Jibun pergi dekat kumpulan wang amanah pencen, dia pergi balun 40 bilion sana, masuklah SRC International. Masuk dalam SRC International, duit tu gaib. Duit tu hilang. Jadi di dalam pemerceraian SRC International, kuat bagi tahu SRC tak pernah bayar walaupun 1 sen kepada dia. So sekarang ni yang duk bayar siapa? Yang duk bayar rakyat lah, MOF lah duk bayar. Kalau MOF bayar, kena bayar sikit-sikit lah. Untung tak ada. Jadi bila untung tak ada, rugi, duit hilang, macam mana nak naik pencen? Jadi itulah, pilih tu. Pilih Najib lagi. Abang Najib teriak kan. Semoga Allah membela nasib Najib. Saya duk tengok kan. Itu semua penjual agama semua tu. Zat je mana duduk di situ Najib. Itulah. Bila orang terang tak mau dengar. Siapa naik Cik Manan kita nasi kandak Naina duk bidung tu okey Assalamualaikum Cik Manan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa gelap ni? Okey. Ya Cik Manan. Syafiq saya. Hari tu tak ada nak jumpa buah lah hari tu. Ya, tak apa, faham dah. Biasalah tu. Orang kerja on call ni dia tak tentu masa. Okey, teruskan Cik Manan. Ya. Fik, saya nak mencelah sikit je malam ni. Apa yang diketengahkan oleh Syafiq tadi, saya quote satu benda saja. Iaitu tentang track record. Setiap untuk berlaku adil, ya, benda yang baik kita kata baik lah. Kita tak boleh kata benda yang baik kita kata tak baik. Bermakna kita tak berlaku adil. Jadi dalam pemerintahan 60 tahun BN menerajui kerajaan, ya, kita akui ada benda-benda yang baik. Tetapi yang menjadi orang kata pertikaian kita adalah kepimpinan itu yang kita selalu sebut tentang credibility. Jadi kat situlah yang juga menjadi satu tanda aras untuk kita angkat
pada PRU yang ke depan ini, PRU 15 ni. Untuk kita angkat pemimpin di PRU yang ke-15 ini, ya, kita harus lihat track record dia. Okey, kalaulah saya nak buat contoh ya, Afiq. Kalaulah di Kelantan, walaupun baru 30 tahun lebih pas memegang tampuk pemerintahan di Kelantan, tetapi banyak agenda rakyat diketengahkan. Sama juga dengan Terengganu. Walaupun untuk sesi penggal ini tak habis lagi sepenggal, tetapi rakyat melihat banyaknya agenda rakyat diangkat. Jadi kat situ. Kalaupun ada sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan, contohnya kerajaan BN, tetapi masalah besar yang dilihat oleh rakyat hari ini, rata-rata terpalit dengan masalah-masalah yang saya rasa tak perlu dihurai, semua rakyat tahu dah. Banyak sangat kalau kita nak buat list. Jadi kat situlah yang orang kata menjadi list. Satu indikator. Macam mana saya selah sikit pasal list lah. Minggu depan akan ada satu gerakan, dia apa nama ni, rakyat di Kelantan. Ni gerakan anak muda lah. Jadi mereka tadi kami duduk berbincang lah tadi tu. Mereka listkan lah kerosakan yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional ni. Saya rasa kalau saya list dalam buku nota saya yang baru beli di kedai, habis tu sampai muka belakang. Nak buat list tu saja. Okey, Jalan. Ya. Apapun bagi saya lah, Afiq, kita tak boleh melihat dari sudut penyelesaian kepada hal-hal yang berkait dengan kebajikan rakyat sahaja. Tetapi juga perlu kita lihat tentang bagaimana contohnya di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, hal-hal yang berkait dengan tuntutan agama juga diambil serius. Saya masih ingat antara yang dilakukan oleh arwah Tuk Guni Aziz selepas diamanahkan memegang Kelantan pada awal 90. Yang pertama yang dilakukan oleh arwah Tuk Guni Aziz ialah memindahkan akaun kerajaan daripada akaun konvensional kepada akaun Islamik. Yang seterusnya memansuhkan ataupun tidak menyambung lesen-lesen judi. Sama juga yang berlaku di Terengganu, juga di Kedah hari ini. Jadi rakyat beruntung. Rakyat Kelantan, rakyat Terengganu, rakyat Kedah beruntung. Apa sebab saya kata beruntung? Sebabnya dengan kita mengangkat sebuah kerajaan yang mempunyai cita-cita dan matlamat nak mengangkat agama dalam masa yang sama tidak mengenepikan tentang hal-hal pembangunan dan kebajikan rakyat, maka sesuatu benda yang baik yang dilakukan oleh kerajaan kerana kita yang memilihnya, ini yang diulang oleh arwah Tuk Guni Aziz. Ya, bila kita pangkah pemimpin yang baik dan melaksanakan kebaikan, kita dapat pahala. Ada yang spin pula. Dia kata pangkah pah dapat pahala. Saya nak jawab soalan ni. Dia tanya pasal RU 355. Saya pejuang hudud. Walaupun saya duduk di Bersatu, saya sokong hudud diadakan. Saya bagi background lah. Sebab apa saya sokong hudud? Undang-undang dibuat untuk mendisiplinkan seseorang. Jadi hukuman yang dikenakan, yang ikut pada British Common Law, tidak cukup untuk mendisiplinkan orang. Sebagai contohnya, sebab apa hudud memotong anggota badan dan berkaitan dengan mengambil nyawa? Manusia ni, manusiawi, sikap dia sayang pak. Orang kalau hilang tangan, kencing manis, ada nak bunuh diri dah. Orang kalau hilang anggota badan dia, ada nak bunuh diri sebab dia sayang pada anggota badan. Jadi bila dia curi kena potong anggota badan, maka dia tengok bahawa hukuman itu berat memotong anggota badan, maka dia tidak akan mencuri.
Kan kalau dia berzina, hari ni masalah di Malaysia ni apa dia? Masalah di Malaysia ni zina ni banyak sangat. Kalau di Jepun dia ada Porn City. Kat Malaysia ni bukan Porn City, dia panggil negara porn. Daripada Perlis sampailah ke Borneo, semua ada pusat pelacuran. Cari kat saya satu negeri yang tak ada pusat pelacuran, mai bagi tahu kat saya. Semua negeri ada pusat pelacuran, semua negeri ada masalah zina. Tapi kalau orang tu berzina kena bunuh. Dia nak berzina tak? Saya nak tanya. Kalau dia berzina, dia kena rejam sampai mati. Dia nak berzina tak? Taubat dia tak berzina. Kerana dia pergi berzina 100%, dia hilang nyawa. Jadi dia tidak akan buat. Jadi itu background dia. Banyaklah saya nak cerita. Saya ni bawa memorandum untuk hudud. Jadi bila saya bawa memorandum untuk hudud, sudah tentu saya mempunyai pengetahuan tentang hudud. Hudud ni, dia mesti berkaitan dengan agama ni, dia lulus di peringkat negeri. Sebab itu, pada Dewan Undangan Negeri Kelantan, masuk bab hudud ni pada tahun 1998 dan diluluskan di peringkat Dewan Undangan Negeri Kelantan dan dijadikan sebagai undang-undang pada tahun 2015. Begitu juga dengan Terengganu, Kedah on the way. Jadi negeri ni semuanya dah ada dah. Enactment, tata cara hudud dan juga dia panggil hudud dan apa? Saya lupa ayat belakang ni tu. Hudud dan qisas. Jadi dah ada dah. Terengganu ada, Kelantan ada hudud dan qisas. Yang tak ada ni sebab apa? RUU 356. RUU 356 ni adalah Mahkamah Syariah tidak boleh menjalankan hukuman. Itu itulah yang rotan semua ni sekarang ini tak boleh jalan. Dia berkaitan dengan RUU 356. Saya nak tanya, yang duk ada di sini, 1000 orang duk ada di sini sokong kepada hudud. Kalau 1000 orang yang duk ada di sini sokong kepada hudud, pastikan di setiap negeri di Malaysia ni dimenangi oleh Perikatan Nasional. Sebab kita dah bukti di Kelantan kita ada enactment tata cara hudud dan qisas Kelantan tahun 2015. Kita dah ada enactment tata cara hudud dan qisas Terengganu. Dan on the way adalah Kedah. Yang jadi masalah sekarang ni Kerajaan Persekutuan. Kalau Kerajaan Persekutuan lulus pun tak lulus di peringkat negeri, tak guna juga. Jadi pastikan yang 1000 orang ada di sini undi Perikatan Nasional. InsyaAllah setiap negeri semua kita buat enactment tata cara pengurusan hudud dan qisas. Lepas tu kita bawa ke dalam Dewan Rakyat, kita dapatkan sokongan 2/3 majoriti untuk bubal RUU 356, kita laksana hudud. Jangan cakap saja. Ni duk cakap 356, 3 apa ni, PAS RUU 355, 355. Bagi sokongan kita buat dah. Orang Kelantan mereka dapat hudud qisas. Sebab apa? Sebab mereka sokong di Terengganu. Sebab apa mereka dapat hudud qisas? Sebab mereka sokong. Maka mereka dah terlepas daripada bala-bala. Mereka terlepaslah daripada menolak hukum Al-Quran. Sebab mereka dah ada. Yang menjadi halangan sekarang ni adalah undang-undang di peringkat persekutuan, iaitu RUU 356. Jadi kalau nak, bukan susah. PRU 15 pastikan Perikatan Nasional menang. InsyaAllah. Okey, yang mana? Sambung. Ya, saya setuju dengan apa yang Syafiq sebut tu. Sebab itu Kerajaan Kelantan pernah minta laluan dengan Kerajaan Pusat untuk melaksanakan enactment jenayah ni. Tetapi balas pada ketika itu oleh PM Mahathir tidak membenarkan. Jadi sekarang ini sesuatu benda yang kita nak lihat kebaikan, kadang-kadang ianya terbatas dengan kuasa yang sedikit. Sebab itu saya sokong sangat apa yang Syafiq kata tadi tu. Dia memerlukan di peringkat pusat tu. Jadi dengan sebab itu memanglah kita menyeru kepada seluruh rakyat hak ada dalam live malam ni hampir 1000, hak 1000 ni bagi tahu pada 10 orang, dah jadi 10,000. Jadi kita nak pakat-pakat berkongsi sesuatu manfaat yang baik. Saya nak sambung sikit apa yang saya sebut tadi Syafiq ya. Bagaimana kalaulah kita angkat sebuah kerajaan yang meletakkan hasrat cita-cita dan dah pun melaksanakan sebahagian daripada perkara-perkara yang boleh di peringkat kerajaan negeri. Contoh, di peringkat kerajaan negeri ya, menutup premis lesen judi ni di peringkat pusat. Tetapi kalau premis tak ada, mereka nak ni di mana? Okey, timbul pula orang kata, sepah judi online. Hak tu masing-masing punya pasal. Yang penting adalah langkah pencegahan yang dibuat oleh kerajaan yang diangkat oleh rakyat. Sebab tu saya kata, bila kita menyokong satu kebaikan,
kerajaan melakukan satu kebaikan, maksud saya bukan kebaikan dari sudut kebajikan saja, tetapi dari segi keperluan untuk memartabatkan hukum-hukum Islam itu, sudah tentu kita akan dapat pahala. Inilah yang yang disebut oleh arwah Tok Guni Aziz dulu. Tapi ramai orang spin, dia kata pangkapah dapat pahala, pangkapah dapat pahala. Dia ambil benda yang singkat supaya orang pening. Dia tak biasa dengar huraian yang disebut oleh almarhum Tok Guni Aziz. Saya dengar, saya duduk depan dia pun masa tu. Ya. Jadi kita dengar apa sebenarnya. Jadi tak usahlah. Kalau katakanlah hari ni, apa bezanya kerajaan Pahang, kerajaan Perlis, kerajaan Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang diterajui oleh UMNO, kenapa tak boleh buat? Di mana dia punya halangannya? Kalau Kelantan, Terengganu, Kedah boleh buat, kalau dia bersungguh untuk melaksanakan ini, kenapa dia tak boleh buat? Tetapi bagi percaturan mereka, undi adalah lebih penting. Mereka nak buat kot nanti hilang pengundi daripada non-Muslim apa semua. Di Kelantan orang bukan Islam sokong apa? Berapa ramai keluarga yang selamat dengan tak adanya judi dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab arwah Tok Guni Aziz kata, bila ada rombongan daripada non-Muslim berdepan dengan dia pada peringkat awal dulu, ya, tentang penutupan premis judi apa semua, apa soalan Tok Guni Aziz? Soalan Tok Guni Aziz, adakah judi ini merupakan tradisi kepada masyarakat Cina? Itu soalan yang ditanyakan kepada rombongan non-Muslim itu. Dan mereka menjawab, itu bukan budaya masyarakat Cina, walaupun memang ada sebahagian daripadanya melakukan hal yang demikian, tetapi tidak mewakili kelompok semua kaum Tionghoa. Maka bila penjelasan diberikan oleh arwah Tok Guni Aziz dan mereka boleh terima, sampai ke hari ini tak ada apa masalah. Jadi ini petanda. Dan seterusnya, apa yang saya nak sebut, seperti mana yang Syafiq kata tadi, soal orang mencuri potong tangan, yang belum kahwin berzina 80 sebatan, yang dah kahwin berzina rejam, apa semua. Sebenarnya kita kena faham bahawa hukum Islam ini sifatnya adalah bukan untuk mendera. Hukum Islam ini sifatnya adalah untuk mendidik dan menggerunkan. Kita tengok di Aceh, bagaimana pesalah-pesalah dinaikkan di atas pentas, kemudian dirotan. Cuba tengok cara rotan dia. Rasanya tak sama dengan cara rotan yang ada di penjara-penjara hari ini. Sampai tu koyak-koyak kulit apa semua. Sebab dia punya mekanisme dia. Angkat tangan berapa tinggi apa semua. Semua tu. Bermakna kalau itulah yang dititik beratkan dalam undang-undang, melaksanakan undang-undang Islam, itulah sebenarnya keadilan Islam. Tapi pasal apa? Kita tak boleh nampak benda ni. Sebab kita selalu gembar-gemburkan dengan ketakutan, begitu, begini, apa semua. Dan paling malang, orang kita pula tak nak membaca. Tak nak membaca. Orang kita tak nak dapatkan maklumat-maklumat daripada sumber yang benar. Ini masalah besar kita, Fiq. Jadi, hari ini, kalau kita nak bercerita tentang persiapan PRU yang ke-15, kalaulah 3 buah negeri ini telah pun membuktikan tentang keupayaan mana yang ada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, mereka dapat laksanakan, cuba bagi tengok di peringkat pusat. Apa akan jadi? Sudah tentu saya sangat yakin, keadilannya akan terserlah. Dan bila keadilan terserlah, nikmatnya akan dinikmati oleh semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga berbilang agama.
dalam arti kata yang lain, masyarakat majmuk. Apa nama Cik Manat? Di mana? Di mana? Apa Cik Manat? Saya nak jawab satu benda ni, ada soalan daripada orang bukan Melayu. Bagaimana dengan orang bukan Melayu? Okey, dia kena faham kat sini. Dia akan wujud dua cabang undang-undang. Sebab apa? Dalam hudud, bagi orang bukan Islam, dia boleh memilih. Contoh, saya beritahu. Apabila seseorang tu, dia akan jadi dua. Satu British punya law, satu lagi adalah hukum Islam. Bagi orang Islam, automatik. Kalau dia kena tangkap dengan polis, dia didakwa, automatik dia terus akan pergi kepada hudud. Jadi bukan orang Islam, dia dipilih. Dia akan bagi dua. Sebab dalam undang-undang Islam, orang bukan Islam diberi kebenaran untuk memilih. Sama ada untuk dia laksanakan hukum Islam ke atas diri dia, ataupun dia nak yang undang-undang British ni. So dia boleh pilih. So dia tak akan jadi masalah. Bukan kata apabila laksana hudud maka undang-undang ni akan dihapuskan. Dia tak akan jadi macam tu. Sebab apa? Sebab inilah prasyaratnya tidak ada pemaksaan. Mana tidak boleh paksa untuk semua orang dikenakan hukuman hudud. Jadi saya ada persoalan juga kepada orang bukan orang bukan Islam. Sekiranya keluarga dirogol oleh seorang yang beragama Islam, dia nak pilih mana? Kalau dia pilih undang-undang British, orang tu kena penjara 10 tahun maksimum. Ada kena penjara 7 tahun, ada dapat pengampunan dan sebagainya. Tapi kalau dia pilih hudud, orang yang melakukan rogol tu adalah dia kena hukumannya adalah bunuh. Begitu juga dengan hukum bunuh. Sekiranya dia ragut dan dia membunuh orang tu. Kalau kita tengok hukuman penjara seumur hidup ataupun sekarang ni kita nak buang dah hukuman gantung sampai mati, jadi dia boleh dapat pengampunan. Dia nak pilih yang mana? Jadi itu berbalik kepada orang itulah sendiri untuk memilih yang mana satu dia nak memilih. Dia akan jadi dua cabang undang-undang. Saya dah buat memorandum setebal ni yang dibuat oleh pengkajian daripada rakan-rakan yang belajar daripada law. Dia tulis memorandum tu, kita dah hantar kepada semua istana di seluruh Malaysia. Okey Fik, kalaulah sesuatu yang diketengahkan oleh kerajaan Kelantan tak bagus, kenapa enactment yang sama diguna pakai dan dilaksanakan di Brunei hari ini? Tolong jawab. Sultan Brunei ambil undang-undang yang digubal, enactment yang digubal di Kelantan hari ini dan dipraktikkan di negara Brunei, di tempat mereka. Jadi jangan dangkal lah. Yang penting sekarang bila kita nak bercerita sesuatu, kita kena open minded. Kita tak boleh ada block mental. Tak boleh. Kalau ada block mental, itulah yang menyebabkan. Contoh apata ni dalam ni. Dalam kita punya live sekarang ni, dia ada sebut, dia kata isu air, isu balak apa semua. Kita nak bagi tahu ketika Kelantan diperintah oleh PAS, di mana pada ketika itu kerajaan pusat BN banyaknya penafian hak yang dibuat oleh kerajaan pusat pada ketika itu. Kalau anda mempunyai akal jernih, patut tak kerajaan pusat menyekat, menyulitkan, memayahkan, bahkan grant per kapita yang sepatutnya yang diberikan 2 kali setahun pun disulitkan sebegitu rupa? Bermakna apa? Bermakna nak mendera. Jadi hal-hal yang berkait dengan ni bukan isu baru. Saya nak sebut soal air apa semua ni bukan isu baru. Isu dah lama. Dan hari ini KASA yang dipimpin oleh Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dengan serius menyelesaikan masalah ini. Jadi tolonglah kita buka sikit minda kita ni, ya. Jangan duk terdedah tak tentu pasal, tanpa kita membuat sedikit penyelidikan. Saya nak bagi fakta. Maka ianya Cik Manan, saya nak bagi fakta isu air. Kelantan sebelum tahun 1990 ditadbir oleh Menteri Besar Kelantan, nama dia Muhammad Yaakob. Ini Menteri Besar Kelantan sebelum Aziz. Semasa zaman pemerintahan BN, khususnya BN jadi kerajaan negeri di Kelantan, dia ada buat satu projek nama dia Baku.
Dan projek ini dilaksanakan pada tahun 1990 di bawah Menteri Besar Kelantan bernama Muhammad Yaakob. Projek ini dipanggil sebagai projek bekalan air Kelantan Utara, Baku. Tapi selepas UMNO mengalami kekalahan dalam pilihan raya yang ke-8 pada ketika itu dan Menteri Besar Kelantan bertukar kepada Tuan Guru Nik Aziz, maka pada waktu itu kerajaan pusat telah pun membatalkan peruntukan kepada kerajaan negeri Kelantan dan membatalkan projek Baku. Jadi saya nak tanya kepada orang-orang di sini apatah ni, tolong semak fakta berkenaan dengan Baku 1990 dan jawab dekat saya. Dan setiap negeri dia ada peruntukan pembangunan negeri. Dan kenapa adanya sekatan ke atas peruntukan pembangunan negeri? Jadi kalau kita nak tengok kepada hasil negeri, hasil negeri ini di bawah bahagian ketiga jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Jadi boleh baca apa hasil negeri yang ada. Jadi kalau kerajaan pusat menyekat peruntukan, tak bagi kepada negeri, dia hasil negeri ni antaranya termasuk zakat dan sebagainya. Zakat, takkan kita nak guna untuk pergi repair pipe dan sebagainya. Jadi tolong pergi baca perlembagaan bahagian ketiga jadual ke-10 dipanggil sebagai senarai negeri. Dekat situ dia ada apa sumber kewangan negeri. Dan tolong ceritakan pasal Baku 1990 ni dan tolong cerita tentang sekatan peruntukan pembangunan dari Kelantan berjumlah kalau tak silap saya 600 juta ringgit. Kalau tak silap saya. Orang yang duk berjuang yang dipanggil sebagai kelahiran semula Ibrahim Ali di Kelantan pun tak boleh nak jawab 3 soalan saya bagi ni kat dalam live dia. Saya masuk dalam live dia di TikTok dan saya rasa semua orang kenal lah Wan Mak Hussein kan. Saya masuk dalam live dia keluar. Dan dia lari daripada live. Sebab apa dia tak boleh nak jawab? Sebab dia orang yang menghasut, yang cerita tentang masalah air di Kelantan. Jadi saya tanya kepada dia 3 soalan, dia keluar, dia beritahu kata live problem. Bila saya dah habis baru dia masuk balik. Dia kata alamak live problem. Ini semua alasan. Okey, boleh teruskan. Ya, bila apatah ni dia cuba respon, puak demo tak duduk sini, dia kata, kawan nak royak demo, kawan duduk di Kelantan tahun 1980 ni. Waktu tu KJL PAH tak ada lagi, KJL UMNO lagi. Sehinggalah sampai ke tahun 98. Kawan duduk di Kelantan. Demo jangan duk ingat kawan tak tahu bab Kelantan. Tu dia. Jadi sekarang lah ni nampak selain tukar dah. Kes sebut Kelantan. Itu big automatic. Jangan main duk petak sedih sangat. Tu dia. Jadi janganlah kita, sebab tu saya kata tadi, kita kena jernihkan jiwa kita. Yang penting sekarang ni kita tak cik perbalehan terutamanya dari live lagu ni apa semua. Tujuan Syafiq buat live ni adalah untuk pencerahan supaya kita rakyat ini mendapat satu input yang baik. Bila kita dapat satu input yang baik, bermakna kita ada sesuatu kira-kira untuk nantinya bila siapa PRU, pemimpin blok mana yang kita nak akak, rakyat demo. Kalau kecek bahasa mudah dah tu. Nak suruh demo PH. Jadi, boleh maknanya kita ni berpolitik sempit. Buka luas-luas. Hari ni, apa yang kita nak adalah, kita nak berikan amanah kepimpinan ini kepada mereka yang amanah. Begitu juga, Fik, cerita tentang Terengganu. Tahun 1999, Terengganu diberikan mandat oleh rakyat untuk PAH Beretah. Apa yang dibuat dan disyorkan dalam Perhimpunan Agung UMNO daripada wakil daripada Dungun supaya menyekat royalty. Siapakah hari ni kesan dia cukup besar, Fi? Siapa yang mengangkat cadangan ini? Wakil daripada Dungun. Siapa dia? Orang yang sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya orang yang sama. Bapalah demo, main politik sampai gitu mo. Sehingga kan maknanya perkara-perkara yang sudah kita genggam terlepas.
Sedangkan ini satu benda yang penting, royalty Dia yang ada dalam perjanjian petroleum. macam tu kat Kedah kalau kita nak cerita isu rakyat. Ni mungkin ada orang di Selatan dah banyak kan. Jadi saya nak cerita pasal Kedah. Kedah pun sama, Aziz Rahim, banjir balik. Tuan-tuan, tengoklah MB ni, ambil balak ni. Kita punya ketua cawangan keluar rumah, keluarga mati apa semua sekarang ni. Tapi bila kita buka kertas penyiasatan, kita buat siasat dan sebagainya, siapa yang ambil balak? Yang ambil balak adalah Menteri Besar daripada UMNO, Ahmad Bashar. Ahmad Bashar ambil, dia mengaku dia meluluskan projek tu. Dia ambil balak dan hari ini kesannya rakyat mati di balik. Jadi kalau kata bab-bab mereka nak tunjuk salah kepada kita ni memang banyak. Tapi ni kenapa mereka tak berani cerita? Hari ini berkenaan dengan Gunung Inas senyap tu. Sebab apa dia orang senyap? Sebab Menteri Besar mereka mengakui dalam media, dalam wartawan, depan wartawan, dia meluluskan projek tu. Masa saya bagi tahu bahawa Ahmad Bashar, saya tengok dokumen tu, dia yang luluskan, mereka hentam saya. Dia berkata Syafiq Halim fitnah, pengkhianat perjuangan UMNO, dulu duduk dalam UMNO keluar, tuduh UMNO macam-macam. Saya kata, saya tuduh apa? Ada dokumentasi. Dia kata tak ni, Aziz Rahim hantar memorandum supaya MB Kedah jangan ni balak apa semua. Rupa-rupanya MB Kedah tak buat pun. MB Kedah yang buat penanaman semula sekarang ni. Sanusi buat penanaman semula. Yang tebang ambil balak siapa dia? Yang tembang ambil balak adalah Ahmad Bashar. Jadi cerita bab mereka pusing ni Cik Manan. Saya dah biasa dah dengan mereka ni, tapi kita berpandukan, berlandaskan kepada fakta. Jadi kalau dia kata ada wujud keadaan jadi berkaitan dengan air, saya nak tanya, negeri mana tak ada masalah air? Di dunia mana tak ada masalah air? Cerita kat saya. Semua tempat ada masalah-masalah tertentu. Dan adakah berlarutan, adakah tempat-tempat yang sekarang ini diperbaiki? Kalau kita tengok sekarang ni bila PAS duduk dalam kerajaan persekutuan, saya duduk tengok MB punya Facebook, mereka buat tangki air, mereka buat pembinaan saliran air dan sebagainya. Ada yang apa nama wanita PAS tu, nama apa seorang tu, dia selalu update dekat dalam Facebook dia berkaitan dengan buat tangki air dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak, masalah tu ada. Masalah ada, kita kena tengok contohnya tanah tu. Yang dia duduk tu bukan tanah dia sendiri. Bila bukan tanah dia sendiri, apa nama syarikat air nak masuk pergi ke situ tak boleh. Dia ada banyak-banyak yang kita kena tengok. Tapi kalau nak cerita tentang seluruh tempat di Kelantan keluar ayat teh tarik, saya boleh cakap Kelantan juga. Saya ada saya di Kelantan. Saya di Kelantan royak saya. Dia kata tak ada, dia kata. Ada tempat-tempat hak yang duduk di pedalaman, dia kata. Hak duduk belah-belah kang ini semua air biasa, dia kata. Mana ada macam haknya Mak Hussein royak ni. Mungkin ada 2 biji rumah yang gitu. Tapi bila 2 biji rumah, dia bubuh lah TikTok dia. Dia bagi tahu kata seluruh Kelantan ada masalah air. Ini masalah orang yang nak mempolitikkan semua perkara. Okey, Cik Manan. Ya. Betul, Fiz. Sekarang ni paling penting lah bagi saya lah. Kita bila berada dalam ruang-ruang wacana yang macam ni, sebaiknya kita melihat dalam semua aspek. Sebab itulah petandanya kita ini menjadi hakim yang bijak. Sebagai hakim, kita tak boleh hanya pada satu pihak. Ianya daripada pihak yang lain juga. Barulah kita akan berlaku adil. Maka hari ini apapun, sebab itulah banyak orang sedang menyeru untuk kita orang Melayu ni berlakunya satu penyatuan ummah. Sebab apa? Sebab di hadapan kita ni terlalu banyak perkara-perkara yang bila kita biarkan merugikan bangsa kita sendiri, merugikan agama kita sendiri. Maka dengan sebab tu, mari wahai marhain sekalian, rakyat jelata, kita lihat dengan pandangan mata hati. Selalu saya sebut benda ni. Jangan duk lihat dengan mata lendir saja. Lihat dengan mata hati sama. Sebab mata hati ni akan berfikir. Dan hasil daripada berfikir itu, insya-Allah kita akan membuat keputusan yang baik, bukan keputusan yang semata-mata ikut hawa nafsu. Ini yang penting. Jadi sekarang ni dalam hal kita bercerita tentang PRU yang ke-15 ini, sedar tak sedar pada kita apa yang berlaku dan sedang berlaku ini
kita secara hikmahnya kena fikir Allah Ta'ala nak memberi ruang pada kita. Allah Ta'ala nak memberi ruang kepada kita, masa masih ada untuk kita menilai, masa masih ada untuk kita meneliti, masa masih ada untuk kita semak, dan hasil daripada kita nilai, kita semak, kita teliti, maka insya-Allah kita akan terjemahkan dalam membuang undi. Jadi di situ sebenarnya. Sebab itu insya-Allah saya sangat yakin. Sebab itu cerita tentang pengundi muda ke apa. Ingat pengundi muda tak nak ambil tahu ke pasal negara. Ramai dah pengundi-pengundi muda sedang melihat blok mana yang nantinya akan diangkat oleh mereka. Mereka muak, semua orang muak kalau duk cerita pasal politik saja. Sebab itu, apa yang tuan-tuan kena faham, dan apa yang saya lalui dalam usrah, saya sebut, apa yang saya lalui dalam usrah, saya mendapati PAS khususnya sebuah parti yang bergerak bukan ikut musim. Dia bukan hanya semata-mata ketika pilihan raya. Kalau tuan-tuan juga ikuti usrah seperti mana saya ikuti usrah, tuan-tuan juga akan dapat benda yang sama. Sebab apa? Terlalu banyak benda-benda yang kita dapat, perjalanan-perjalanan yang kita dapat daripada apa yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan PAS. Tetapi kalau anda tak pernah duduk kat dalam, layak ke anda nak bercakap? Walaupun saya sebagai penyokong sahaja, tetapi saya minat dengan usrah. Saya minat dengan usrah. Sebab apa? Usrah ni sesuatu yang membincangkan soal apa? Dia buka kitab. Dalam masa yang sama, dia juga membuka ruang untuk membincangkan hal-hal semasa. Dia beza dalam kuliah, dalam tazkirah. Kuliah kadang-kadang kita one way. Begitu juga dalam tazkirah, one way. Tetapi dalam usrah, kita diberi ruang yang seluas-luasnya. Nak tanya apa? Boleh tanya. Contoh, kita dapat rumus. Ada orang kata, PAS ni macam ni. Terus kita tanya dan terus kita dapat feedback daripada, dia panggil nakib. Nakib tu bukan sebarangan. Nakib tu YDP yang di-Pertua PAS kawasan. Di kalangan esko, di kalangan YB. Itu adalah nakib usrah. Jadi, kalau kita tak tahu apa, kita jangan banyak cakap. Tetapi, bagi saya yang walaupun hanya status penyokong saja, tetapi saya dapat banyak maklumat. Kalau apatah kata cakap bolehlah. Sekarang ini, kita bercakap, sekarang ini bukan zaman orang bercakap dengan auta lagi dah. Orang tak pakai dah. Apa juga yang kita ketengahkan, mesti ada fakta. Sebab sifat kita muzakarah ni, iaitu hujah akan bertemu dengan hujah. Ini prinsip. Hujah bertemu dengan hujah. Kalau sekadar kita merewang, tak tahu ke mana hala apa semua, susahlah kita. Macam mana kita nak menjadi rakyat yang cerdik? Kenapa? Kita perlu menjadi rakyat yang cerdik. Dengan rakyat yang cerdik sahaja akan mengangkat pemimpin yang cerdik. Tapi kalau rakyat tak cerdik, maka yang diangkat adalah pemimpin yang tak cerdik juga. Saya guna bahasa Belatik, Fi. Kalau kata bodoh, ramai orang marah. Tak cerdik apa. Okey, abang kita dah nak masuk sejam lebih dah ni. Kesian kan rakan-rakan kita di YouTube pun nak download nanti lambat. Jadi tak apalah, esok kita sambung pula. Okey, jangan. Baik, Fi. Baik, terima kasih bagi ruang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak mana-mana yang tak ni yang tak berkenan di hati. Apapun, I love you all. Okey, Yonan. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung live saya dah. Tapi poin yang pertama dalam live saya tu cukup penting. Untuk tuan-tuan sampaikan. Sampaikan kepada keseluruhan masyarakat di Malaysia. Kena sampaikan. Kalau tuan-tuan tak sampaikan, sagi si lobak buat live, semua orang kena tipu. Semua orang kena muhong. Orang kena muhong, kena bohong. Semua orang kena bohong. Dan saya nak beritahu kepada tuan-tuan tadi,
Cik Manan dah sebut last kali nak pilih pemimpin. Saya nak tanya pada tuan-tuan. Dalam negara kita sekarang ni ada berapa pemimpin? Ada Zahid Hamidi. Ada Najib Razak. Ada Ismail Sabri. Ada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada Tun Mahathir. Ada Anwar Ibrahim. Saya nak tanya pada tuan-tuan. Anwar Ibrahim, apa masalah dia? Tuan-tuan sendiri tahu. Apa nama saya malah nak cerita. Sebab nak tamatkan live dah. Tun Mahathir, apa masalah dia? Tuan-tuan sendiri tahu. Lepas tu siapa lagi? Najib Razak. Masalah dia apa? Tuan-tuan lagi tahu daripada saya. Zahid Hamidi. Masalah dia apa? Tuan-tuan lagi tahu. Ismail Sabri. Masalah apa? Tuan-tuan lagi tahu. Dengan minyak je, dengan gula je, dengan baju dia yang mahal-mahal dan sebagainya. Tuan-tuan lagi tahu Ismail Sabri. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan. Yang mana dok ada? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya nak tanya tuan-tuan, masalah dia apa? Kalau nak dibandingkan dengan semua orang ni. Dia dipanggil sebagai pengkhianat, dia dipanggil sebagai katak sebab apa? Sebab dia berjuang. Dia dipecat daripada jawatan tertinggi dalam UMNO dan juga sebagai timbalan Perdana Menteri kerana apa? Kerana dia sayangkan rakyat. Kerana dia nak bagi tahu kepada rakyat bahawa duit rakyat kena rompak. Kalau dia duduk diam, dia dah jadi Perdana Menteri sekarang ni. Kalau dia duduk diam, dia dah harta berbilion-bilion. Tapi kerana dia fikir kat kita, dia bukan ada hubungan dengan kita pun. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ada hubungan dengan kita. Dia bukannya adik-beradik kita, dia bukan siapa-siapa. No point dia nak fikir pasal kita. Kalau kita duduk kat tempat dia pun, belum tentu kita boleh buat macam mana dia buat. Silat haiblan tuan-tuan, apa yang di mata kita adalah banglo, istana. Apa yang di mata kita, Lamborghini, Mustang, duit berbilion-bilion. Belum tentu kita boleh buat macam dia. Tapi dia seorang pemimpin yang sanggup tolak benda tu. Di saat dia ada sakit ni, dia ada sakit, dia ada kanser dan sebagainya, dia sanggup untuk berjuang. Dengan larat tak larat dia turun bawah nak berjuang hak rakyat. Jadi tuan-tuan nilai sendirilah. Okey tuan-tuan, setakat tu saja. Tok Guru Hadiawang, betul? Dan Tok Guru Hadiawang sendiri mengiktiraf Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan kata kita nak mendahului PAS, nak kata nak suruh Tan Sri jadi Perdana Menteri. Kalau dalam Perikatan Nasional menentukan Tok Guru Hadiawang jadi Perdana Menteri, saya orang pertama akan sokong. Dan selepas ini, orang nak tanya, Perikatan Nasional selepas ini siapa lepas Tan Sri Muhyiddin Yassin? Saya kata, Tok Guru Hadiawang. No problem. Tapi dalam kesepakatan kita, dalam Perikatan Nasional, kita bersepakat bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka inilah yang saya sebut. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey tuan-tuan, setakat itu saja. Untuk malam ini, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.